Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi. Cuma kalau tak ada suara nanti bagi tahu ya, tuan-tuan yang sedang penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah semalam kita telah bincangkan tajuk berkaitan dengan sebab-sebab mandi wajib tu, kata dalam siri kitab kita iaitu kitab Kifayatul Akhyar fi Ghayatil Ikhtisar. Yang semalam kita telah ambil tiga tajuk, iaitu berkaitan dengan tiga perkara atau sebab yang mewajibkan mandi itu khas untuk orang perempuan. Antaranya ialah kita haid, nifas dan juga menaati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya ialah berkaitan dengan selepas period tu, dia kata ada kita kata yang ketiga iaitu wiladah, haid, nifas dan juga wiladah. Kita dah bincang juga semalam bagi orang perempuan, cuma ada sedikit yang saya perlu kupaskan sikit lagi sebelum kita masuk kepada perkara yang kita ulang balik rukun-rukun mandi tu. Ada satu perkara yang perlu saya sampaikan, iaitu dalam kitab ni dia sebut andai kata rambut seorang itu bila dia mandi wajib rambutnya tebal, dalam mazhab Syafi'i wajib dia sampaikan air kepada kulit kepalanya. Wajib disampaikan air kepada kulit kepala. Itu telah dinyatakan dalam fiqh mazhab Syafi'i rahimahullahu taala berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad su'ila al-ghuslu wa qultu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu thalathatu akuffin wa yufidhuha ala ra'si thumma yufidu ala sa'iri jasadihi. Maka membasahkan apabila ditanya tentang cara mandi, Nabi menjawab, itu Jabir bin Abdullah, dia menjawab, Nabi mengambil 3 raup air dan menjirus kepalanya, kemudian baginda menjirus pula ke seluruh badannya. Dan begitu juga hadis-hadis yang lain. Maka daripada sudut hukum itu wajib memastikan air sampai ke rambut dan kulit pangkal rambut semasa mandi wajib. Jadi itu bagi orang yang rambutnya tebal lah. Dan juga ada satu lagi kes, jika rambut ini dianyam. Kalau kita lihat kenyataan muallif kitab Kifayatul Akhyar ni, dia kata wa'lam annahu yajibu naqdu ad-dhafair in lam yasil ma ila batna illa bin naqd wajib menyampaikan air pada rambut yang dia panggil rambut yang diikat, rambut yang dianyam. Jika tidak air itu tidak sampai ke, kita yakin kalau air itu tak sampai kepada kulit, maka wajib kita leraikan ikatan ataupun kita buka balik anyaman rambut tu. Kalau kita anyam rambut tu, kalau kita anyam lah, macam orang lelaki dia ada style, dia panggil road block ke apa lah, macam style Afrika tu, dia anyam rambutnya. Orang perempuan pun dia anyam rambutnya. Maka kalau dia rasa air tu tak sampai kepada kulitnya, maka wajib dia leraikan anyaman rambutnya tadi.
Kalau rambutnya lepas tak ada masalah lah. Katakan sebuah hadis dalam Sahih Muslim, qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si. Ya Rasulullah, aku ni orang perempuan yang mengikat rambutnya, menganyam rambutnya. Perlukah aku melepaskan anyaman rambut itu untuk mandi wajib? Maka Nabi SAW jawab, innama yakfiki an tahuthi ala ra'siki thalatha hatayat. Maknanya cukup kita ambil air itu, kita tepuk dekat kepala, bahagian kepala tadi 3 kali. 3 kali air, 3 kali tepuk air, 3 kali air, air satu ni lah, 1-2 hasayat tadi. Dia panggil hasayat, dalam bahasa Melayu dipanggil 3 raup, 3 raup air, dia katakan. Okey. Kemudian menurut Allah Subhanahu wa taala, summa tafidina alaihi alma fataturin. Kemudian barulah kita basuh seluruh badannya untuk dia selesai mandi tadi. Jadi dalam mazhab Syafi'i, hadis ini kita kata Nabi tak arahkan supaya leraikan kerana rambutnya nipis dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau rambutnya tebal, jika airnya tak sampai, maka wajib dia dileraikanlah ikatan tu. Ada wasyad la yamna min al-wusul ma. Kalau di sini dia kata, mazhab Syafi'i dia kata buat anyaman rambut itu sebenarnya tidaklah menghalang air itu sampai kepada kulit. Jam'an bainal adillah, kita himpunkan dalam semua riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu kita dah ambil juga, kita kata kalau macam kata setengah orang dia kata dia bila rambut tebal sangat ke panjang ke, risau air tak sampai ke rambut tu, maknanya memang tak sah. Tidak sah. Tidak peliklah nukilan yang dinukilkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia membotakkan kepalanya. Seperti mana dalam riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik. Seterusnya sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga pandangan berkenaan dengan hadis Ummu Salamah tadi itu. Imam Asy-Syirazi menyebut dalam kitab dia, kitab Al-Muhazzab, sekiranya bagi wanita itu sanggul-sanggul ataupun ikatan-ikatan lah rambutnya tadi dijadikan sanggul ke, rambutnya diikat-ikat ke, dianyam ke, yang sampai air kepadanya tanpa perlu dileraikan, maka dia tidak wajib untuk menguraikannya lah. Itu Imam Syirazi sebut begitu. Kalau kita kata tak sampai, maka wajib dilerai. Tak seperti mana yang saya jelaskan tadilah. Baik, kemudian kita baca lagi sambungan yang semalam, iaitu yang saya tertinggal untuk saya ceritakan pada tuan-tuan. Kita sambung lagi berkaitan dengan qala sunnatuhu khamsatu asya'. Perkara-perkara yang sunat ketika mandi itu ada 5. Ada 5 perkara. Yang pertama disebut at-tasmiyah, membaca bismillah. Ghuslul yadain, membasuh kedua belah tangan sebelum memasukkan kedua belah tangan tadi ke dalam bekas air bejana. Ini sunat berwuduk. Ini dia tak 3 dulu. Dia sebut 3 dulu. At-tasmiyah, ghuslul yadaini qabla idkhalihima al-ina wal wudu' qablahu. Bagi mandi sunat itu ada perkara-perkara yang sunat untuk kita lakukan. Yang pertama sekali ialah membaca bismillah. Wa ghuslu kayfai, dan dalam kitab Raudah dia kata wa'lam anna mu'zam sunan ya'ni fi al-wudu' yaji' mithluha fi al-ghusl wa fi wajhin anna tasmiyah la tustahabbu lil ghusl. Dalam kitab Raudah Raudatul Talibin, ketahuilah kebanyakan sunat-sunat, iaitu sunat wudu, yaji mithluha fil ghusl, sama macam mandi. Sunat-sunat wudu sama, boleh kita yaji
mithluha fil ghusl, sama macam mandi juga. Wa fi wajhin, dalam satu pandangan dalam mazhab Syafi'i, anna tasmiyah la tustahabbu fil ghusl. Ada pandangan dalam mazhab Syafi'i juga iaitu mandi itu tak perlu baca bismillah. Tidak digalakkan ataupun tidak disunatkan pun baca bismillah. Wa ammal wudu', adapun wudu' ni, fahal huwa sunnah am wajib, adakah dia sunnah ataupun wajib ketika mandi itu? Fi khilaf. Dalam mazhab Syafi'i ada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i ada khilaf. Fihi khilaf. Mabniyan ala khuruj mani naqid am la. Bergantung kepada kekhilafan ulama berkaitan dengan keluar air mani itu membatalkan wudu ataupun tidak. Kalau kita katakan bahawa keluar air mani itu sendiri membatalkan wudu, falaysa minas sunan al-ghusl, maka bukanlah wudu itu daripada sunat-sunat mandi. Wa ala hadha, dikata fayandajiru fil ghusl ala al-mazhab. Wa ala hadha fayandarij fil ghusl ala al-mazhab wa la budda min ifradi bin niyyah. Maka di sini kita katakan fayandarij fil ghusl ala al-mazhab wa la budda min ifradihi bin niyyah. Maka dia kena asingkan niat lah. Kalau berdasarkan pandangan ini, kalau niat wuduknya lain, kena wuduknya lain, mandinya lain. Qala Ar-Rafi'i rahimahullah ta'ala, idh la sa'ir ila annahu ya'ti bi wudu'in mufradan bi wudu'i akhar li ri'ayati kamali al-ghusl. Idh la sa'ir, katakan. Ada kita kata tidak, idh la sa'ir maknanya menurut Allah Subhanahu wa ta'ala berkata seperti mana yang disebut oleh Imam An-Nawawi tadilah, disebut oleh muallif ni, dia kata kalau pegang pada keluar air mani itu batalkan wuduk, katakan maka wuduk itu bukanlah sunat mandi lah. Sunat mandi. Maka kita dalam mandi itu tidak ada sunat ataupun tidak perlu dia berwuduk. Kalau dia nak berwuduk pun dia kena niat yang bezalah. Dia tak boleh gunakan dia tak boleh dia kena niat yang lain. Niat yang lain. Wala budda min ifradihi bin niyyah. Wa in qulna innal mani la yanqudul wudu', kalau kita kata air mani itu tidak batal wudu', ini yang ditarjihkan oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i, maka wuduk itu termasuk daripada sunat-sunat mandi. Dan tidak perlu diasingkan niat. Tak perlu diasingkan niat. Tadi diasingkan niat, makna niat wuduk. Niat wuduk tu wuduk, dan juga mandi, niat mandi. Tapi kalau kita kata air mani itu tidak membatalkan wuduk, maka rajihnya seperti mana yang ditarjihkan oleh Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi, maka wuduk itu termasuk daripada sunat-sunat mandi. Wala yahtaj ila ifradi bin niyyah wa tahsul sunnatahu sawa'un qaddamahu 'ala al-ghusl aw akhkharahu. Maka kita kata dia akan dapat sunnah itu, dapat sunat itu sama ada dilakukan di awal mandi ataupun di akhir mandi, atau qaddama ba'dahu atau akhara ba'dahu, ataupun dia ambil wuduk separuh kemudian diakhirkan separuh, katakan. Wa ayyuhuma afdal, mana yang lebih baik, dibuat dahulu keseluruhannya ataupun dibuat keseluruhannya pada akhirnya, ataupun dibuat separuh sebelumnya, dibuat semua kecuali kaki dan kakinya dia masuk akhir, maka mana yang lebih afdal? Ar-rajih, dia kata anna taqdimal wudu' bi kamalihi afdal. Maka pandangan yang paling kuat ialah mendahulukan wuduk keseluruhannya pada awal mandi. Dia kata itu lebih afdal. Seperti mana yang dinukilkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabah tawadda'a wudu'a lis-salah. Seperti mana yang dalam hadis, Nabi berwuduk
seperti wuduknya untuk salat. Pada awal apabila Nabi nak mandi wajib, Nabi akan berwuduk, wuduknya untuk salat. Wuduknya untuk salat. Dan bahkan dalam riwayat juga mengatakan wuduk untuk salat, tetapi Nabi dalam riwayat yang mengatakan bahawa Nabi tinggalkan basuhan kaki itu pada akhir mandi. Pada akhir mandi. Wallahu a'lam. Itu ada pandangan, ada riwayat-riwayat begitu. Wa qala akhar yustahabbu an yu'akhir ghasla qadamaihi ila ba'd al-faragh min al-ghusl. Ada pandangan di sini disebut bahawa juga disunatkan dia melewatkan basuhan kedua belah kakinya sehingga selesai mandi. Berdasarkan hadis Maimunah. Tadi hadis Aisyah. Ini hadis Maimunah. Anna Rasulullah SAW kana yuakhir ghasla qadamaihi. Bahawa Rasulullah SAW mengakhirkan basuhan kedua kakinya hingga akhir mandi. Riwayat Bukhari. Dan kata Imam Qadi Husain, yatakhayyar, terpulang, sama ada dia nak buat wuduk keseluruhannya pada awal mandi. Maka kalau dia buat wuduk pada awalnya, pada awal mandi, apabila dia nak mandi wajib tu, maka itu tuan-tuan perlu niat ke Ustaz? Tak perlu. Niatnya adalah niat, dia kata tidak wala yanfaridun niyah. Tidak perlu infiradkan niat, tak perlu asingkan niat tadi. Cukup dengan niat mandi wajib. Sebab perbuatan itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berwuduk untuk sama macam wuduknya untuk salat. Kalau diniat salah juga, salah ke Ustaz? Kita kata niat. Maknanya kalau diniat tu tak adalah kata salah ke apa ke, tidak. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala, sama ada dia ambil wuduk keseluruhannya pada awal mandi wajib, itu yang pandangan yang lebih afdal dalam mazhab Syafi'i berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Tapi dalam satu lagi pandangan mengatakan berdasarkan hadis Bukhari, Nabi berwuduk macam biasa, cuma Nabi melewatkan basuh kaki itu pada akhir mandi. Wallahu a'lam. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata lagi, dia kata muallif rahimallahu taala, dia kata idza farra'na 'ala as-sahih inda ar-Rafi'i wa Imam an-Nawawi fi anna al-mani la yanqudu wudu' fa yatasawwar tajarrud al-janabah min hadasi al-asghar fi suwar. Ini pandangan dikembangkan lagi lah. Pandangan yang dikembangkan lagi, kita kata berkaitan dengan apa ni, pandangan Imam An-Nawawi tadi mengatakan bahawa air mani tidak membatalkan wuduk. Tidak membatalkan wuduk. Keluar air mani, kenapa? Kalau tuan-tuan tanya Ustaz, kenapa keluar air mani itu tidak batal wuduk? Air mani, setengahnya kita kata pandangan ulama mengatakan bahawa antara sebab kenapa air mani itu tidak membatalkan wuduk ialah salurannya tidak sama dengan saluran air kencing. Saluran air mani itu tidak sama dengan saluran air kencing. Maka sebab itu untuk Allah Subhanahu wa taala, keluarnya air mani itu tidak membatalkan wuduk. Tapi kita kena faham juga, setengah orang itu sebelum keluar air maninya telah keluar air mazi, dan air mazi adalah air membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk. Jadi kita katakan janganlah mudah-mudah katakan air mandi keluar tak batal wuduk, katakan jadi boleh sembahyang terus. Tapi kita kena ingat, katakan kadang-kadang kebarangkalian besar air mazi keluar sebelum air mandi keluar, maka menyebabkan dia telah batal wuduk dengan sebab keluarnya air mazi tadi. Ada air mazi. Wallahu a'lam. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala,
Maka antara yang dibahaskan dalam masalah ini ialah iza nazala al-mani wa huwa na'im mumakkin maq'aduhu min al-ard wa kadha law nazal bin nazar atau fiqra shiddah li shiddati dia kata kalau contohnya berdasarkan pandangan Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi tadi, kalau seorang itu keluar air maninya, dia dalam keadaan tidurnya papan punggungnya tetap, air mani keluar. Jadi orang tidur, dia keluar air mani terus, dia tak ada, wallahu alam, air mazi mungkin tak keluar, dia katakan, tapi dia terus keluar dengan air mani, maka di sini batal tak wuduknya. Kalau dia duduk dekat papan punggung yang tetap, dia kata dia tidur, dan kemudian menurut Allah Subhanahu Wa Taala bangkit dia tidur tu dalam keadaan papan punggung ni tetap, dia tengok ada kesan air mani pada tidurnya disebabkan mimpinya, maka tidaklah membatalkan wuduknya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dia kata kat sini lah, dia katakan fa yatasawwar tajarrud janabah anil hadasil asghar fi suwar, dia katakan dalam beberapa perkara lah, dia katakan. Dan seterusnya menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Wa imrarul yadi 'ala al-jasad wal muwalah wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Sunat-sunat yang seterusnya kita kata itu memasukkan ataupun meratakan tangan tadi, menggosoklah ataupun melalukan tangan tadi pada seluruh jasadnya. Seluruh jasadnya. Dan yang keempatnya ialah al-muwalat. Dan yang kelima mendahulukan yang kanan dan ke atas yang kiri. Wa imrarul yad 'ala al-jasad wal muwalat wa taqdimul yumna 'ala al-yusra. Termasuk dalam sunat-sunat mandi ini ialah gosok badan. Melalukan badan tadi dengan melalukan tangan pada badan tadi, masuk gosoklah. Gosok liyahsul, supaya kita dapat bersihkan badan betul-betul lah. Dan menyampaikan air pada pada kulit rambut tadi. Wa ta'ahad mawadhi' al-in'itaf wa iltiwa. Dan dapatlah kita sampaikan air pada bahagian-bahagian yang bengkok-bengkok ataupun yang di bawah-bawah, macam kita kata di punggung kita ke atau sebagainya, di belakang telinga, dalam telinga, katakan. Wallahu a'lam. Wa kullu dhalika qabla ifadatil ma' ala ra'sihi. Wa kullu dhalika qabla ifadatil ma' ala ra'sihi wa inna ma yaf'al dhalika yakun abdan min al-israf fil ma' wa aqrabu ila thiqah bi wusulil ma'. Makanya kita kata bahagian-bahagian ini kita kata dalam mazhab, iaitu sunatnya dibuat sebelum menjiruskan air pada, ataupun sebelum kita ambil air tadi, kita basuh sebelum basuh kepala lah, sebelum basuh kepala. Maknanya bahagian khususnya bahagian kemaluan dibasuh dulu, katakan. Kemudiannya di bahagian punggung, air yang tak sampai tu dia tak kenakan air, telinganya dikenakan air dahulu, katakan. Wallahu a'lam. Kenapa kena buat gitu, Ustaz? Katakan kerana nak elakkan pembaziran air, tu je. Wa aqrabu ila thiqa bi wusulil ma'. Dan lebih kita yakin bahawa air tu telah sampai kepada semua bahagian yang kata susah air nak sampai. Dan termasuk daripada sunat-sunat mandi juga al-muwalat. Al-muwalat maknanya mandinya tadi tu berterusan. Jangan mandi separuh, lepas tu rehat kejap, duduk minum air ke, lepas tu sambung lagi, tak. Berterusan. Maknanya daripada awal mandi sampai akhir mandi berterusan, katakan. Jangan tak muwalat. Muwalat ni ditangguh-tangguh lah, berterusan, katakan. Dan yang seterusnya taqdimul yumna 'ala al-yusra. Mendahulukan kanan ke atas kiri. Kerana ianya adalah ibadat, dan mungkin kita dahulukan sebelah kanan dahulu, kemudian kita barulah sebelah yang kiri, seperti mana yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nama Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada wa min sunanil ghusl al-istishab niyyah ila akhiril ghusl. Termasuk dalam perkara-perkara sunat ialah
kita kata istishabun niyah ila akhir ghusl. Maknanya apa? Niat kita mandi wajib tu biarlah daripada awal sampai akhir. Tak. Niatnya niat tadi tu maksudnya kita katakan berterusan lah. Kita katakan kita kena sentiasa hadir lah yang bahawa kita sedang mandi wajib. Katakan dalam hati kita. Kemudian wal bida'a bi a'dha'il wudu'. Mulanya dengan anggota wudu'. Mulakan dengan anggota wudu'. Basuh mukanya, sapu kepalanya. Basuh mukanya, basuh tangannya, sapu kepalanya, telinganya, katakan, dan juga kaki. Sama ada nak ikut hadis Aisyah ataupun hadis Maimunah. Hadis Maimunah dia basuh, dia ambil wuduk semua. Nabi ambil wuduk semua anggota kecuali kaki. Kaki dilewatkan pada akhir mandi. Itu hadis Maimunah radhiyallahu anhuma jami'an. Kemudian Allah Subhanahu dah basuh, dah ambil wuduk tu, barulah kita basuh kepala. Ambil air 2-3 kali, 3 kali. Salah sahasayat saya katakan. Ambil 3 bekal air, katakan dipanggil dalam bahasa Melayu dipanggil apa? Dipanggil 3 raup lah. 3 raup air. 3 raup air diletakkan kat kepala gini, kemudian digosokkan. Digosokkan gitu. Kemudian ambil lagi, gosokkan lagi gitu. Dan buat 3 kali. Lepas dah buat selesai 3 kali tu, kita kata barulah dia membasuh ataupun menjirus air sebelah kanan badannya dan sebelah kirinya, katakan, dan kemudiannya mengatakan Allah Subhanahu wa taala keseluruhan badan. Keseluruhan badan. Wa yakunu ghuslu jami' al-badan salasan. Keseluruhan badan kita jirus sekali 3 kali. Maknanya kanan 3 kali, kiri 3 kali, dan kemudian keseluruhannya 3 kali. Fa ini iktasala fi nahar wa nahwihi. Kalaulah dia mandi dekat sungai ataupun sewaktu dengannya, dia terjun, masuk 3 sekali, dan naik atas, turun lagi, katakan naik atas, turun balik, katakan, maka in ghamasa salasa marat, hendaklah dia menenggelamkan badannya ataupun badannya tadi sebanyak 3 kali. Wa yudallik fi kulli marrah, dan setiap kali dia tenggelam tadi, dia gosoklah badan dia. Wallahu a'lam. Itu kalau mandi dalam sungai ataupun dalam birkah, dalam bekas air, ataupun dalam pigi ke, ataupun dalam kolam, ataupun sewaktu dengannya. Wa yustahabbu an yanqasu ma' al-ghusl min sa'. Maka sunatnya termasuk juga dalam perkara-perkara sunat ialah kita menjimatkan air kurang daripada sa'. Sa' ni lebih kurang dalam kita kata airnya macam Allah Subhanahu wa taala dalam dekat-dekat 2.6 kilo, 2.6 liter lah, lebih kurang lah, ya, katakan tak, 2.6 ataupun 3 liter air je. Tuan-tuan bayangkan nak mandi 3 liter air. Tak boleh ke Ustaz, katakan. Tak, kalau kita tanya boleh ke Ustaz, katakan boleh. Tak, Nabi sahabat bila ditanya mandi dengan satu mud, atau mandi dengan 1 sa' ataupun kurang daripada 1 sa', bila sahabat Nabi ditanya, yakfika man huwa afdal mink. Tak, orang yang lebih baik daripada kamu cukup mandinya dengan 1 sa' saja ataupun kurang daripada 1 sa', katakan. Tak, jadi itu merujuk kepada Nabi SAW. So jangan kata tak boleh ke, tak mungkin ke, katakan benda itu dah cukup. Mandi air tu memang cukup untuk mandi, katakan. Kenapa? Sebab orang yang paling afdal di kalangan kita pun melakukan perkara tersebut, katakan. Tak, wallahu a'lam. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, wa yustahabbu an la yaghtasil fil ma' الراقد ويقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dan disunatkan selesai mandi tadi, kita kata dia membaca
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey, dekat sini ada soalan, dia kata kalau dah ambil wuduk sebelum basuh kepala tadi, kemudian ketika mandi menyentuh kemaluan, adakah wuduknya tadi masih sah? Katakan di sini nama Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagi kita kata sunatnya ataupun seperti mana yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia basuh kemaluannya sebelum menjiguskan keseluruhan badan, ya katakan, ataupun sebelum dia berwuduk. Nabi basuhkan maknanya menghilangkan najis, termasuk membasuh bahagian kemaluannya sebelum berwuduk, kan? Sebelum berwuduk, katakan. Maka menurut Allah Subhanahu wa taala, bila Nabi berwuduk, Nabi wuduk sebelum mandi janabah tadi, Nabi kita kata selepas itu tidaklah ada keperluan untuk menyentuh kemaluannya dah, katakan. Sebab dia dah start mandi wajibnya tadi, bermulanya dengan menghilangkan najis, katakan. Menghilangkan najis pada ataupun membasuh kemaluannya. Kemudiannya lepas tu Nabi berwuduk. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala, Nabi basuh kepala. Lepas basuh kepala baru basuh sebelah badan kanan, basuh badan kiri, katakan, menggosok, gosokkan badan dan sebagainya. Kemudian Nabi teruskan semayang. Lepas tu Nabi baru selesaikan, baru Nabi salat. Tapi kalau misal kata adakah wuduknya tadi batal ketika dia mandi tadi, jika tersentuh kemaluannya, maka di sini dalam Allah Subhanahu wa taala kita kata balik kepada hukum tadi, adakah kita kata wuduk tadi dengan niat yang berasingan ataupun tidak. Kalau niat yang berasingan, makanya kita kata batal lah, sebab dia telah menyentuh kemaluannya. Tapi kalau dia tidak, bukanlah dengan niat yang berasingan, maka dia hanyalah sunat-sunat wuduk sahaja, sunat-sunat mandi, termasuk dalam perkara-perkara yang sunat mandi, maka kita kata di situ tidaklah ada isunya kerana batal wuduk ke ataupun tidak. Kerana kita kata tadi nama Allah dalam mazhab Syafi'i, mandi wajib apabila seorang itu mandi wajib, kata pandangan dalam mazhab Syafi'i, saya tak kata mazhab lain. Mazhab lain dia kata kena ambil wuduk, kena wuduk yang lain, katakan. Tapi dalam mazhab Syafi'i cukup baginya dengan mandi wajib itu untuk mengangkat hadas, termasuk dengan hadas kecil sekali. Maka walaupun dia tak ambil wuduk, katakan, dia mandi wajib, kata, dan dianggap telah terangkat hadas kecilnya sekali, katakan. Telah terangkat hadas kecilnya sekali. Wallahu a'lam. Nanti saya cuba carikan jawapannya, kalau ada nanti saya tulis dekat Facebook, insya-Allah, katakan. Tapi jawapan yang saya boleh bagi sekarang ialah kita katakan tengok pada niat dia tadilah. Adakah niat wuduknya tadi berasingan ataupun niat wuduknya dia tak niat berasingan. Maknanya dia hanyalah termasuk dalam perkara-perkara yang sunat wuduk sahaja, sunat mandi sahaja. Sebab tadi saya menyatakan apa yang disebut oleh Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala seterusnya, wa yuhram 'ala syakhsin an yaghtasil bi hadratin nasi maksyuful aurah. Maka diharamkan ke atas orang ramai, ke atas orang itu mandi bi hadratin nasi maksyuful aurah. Maka diharamkan seorang itu mandi di hadapan ramai dalam keadaan auratnya terbuka. Wa yu'azzaru 'ala dhalika ta'ziran. Maka orang itu layak untuk diberikan hukuman ta'zir. Wa yuhram 'ala al-hadirina iqrar 'ala dhalik. Iqrarahu
ala dhalik. Maka orang yang kita kata orang yang hadir tadi, dia tidak kita kata wajib ke atas mereka mengingkari perbuatan tersebut. Fa in sakatu athimu. Kalau mereka pun diam, mereka berdosa. Sebab perbuatan itu dianggap maksiat, membuka aurat dan sebagainya, katakan. Wa uzziru. Mereka yang tengok yang tak tegur tu pun dia diam saja, hendaklah ditakzirkan. Itu dalam mazhab Syafi'i, katakan wa uzziru. Wa yajuzu zalika fil khulwah. Pun orang itu dalam keadaan seorang-seorang diri, katakan tidaklah kita kata jatuh hukumnya haram. Harus kita katakan untuk dia membuka auratnya ketika mandi seorang diri, itu tak ada masalah. Walaupun kita kata afdalnya ialah dengan masih lagi dengan menutup badannya tadi. Wasitru afdal. Lianna Allah haq an yastahi minhu. Kerana dengan Allah lebih berhak untuk dia rasa malu. Wala yajib ghusl dakhil ain wala yustahab. Tidak wajib, bahkan tidak sunat pun nak membasuhkan sesuatu, membasuh di kelopak mata dalam tu. Ni kan wajib ke Ustaz basuh dalam mata ni? Ya, tak wajib lah. Ini tak wajib, bahkan tidak sunat. Kama la yustahabbu tajdidul ghusl 'ala rajih. Bahkan tidak disunatkan untuk memperbaharui mandi. Ada bikhilaf tajdidul wudu', bikhilaf bersalahan dengan memperbaharui wudu'. Memperbaharui wudu' kita kata harus. Ada contohnya seorang itu dah ada wudu' kat rumah, sampai ke surau dia nak ambil wudu' sekali lagi. Ada walaupun wudu'nya tak batal, boleh tak dia ambil wudu' sekali lagi? Harus, boleh, tak ada masalah. Tetapi tidak pada mandi tak perlu. Mandi tidak ada mandi tajdidul ghusl, tak ada. Memperbaharui mandi tak ada. Tak ada istilah gitu. Wallahu a'lam. Ada wallahu a'lam. Ini ada jawapan. Dia katakan, disebut kat sini, lau ahdatha fi asna'i ghaslihi jaza an yutimma ghasluhu wa la yamna' al hadas sihhatuhu lakin la yusalli hatta yatawadda. Kalau kita kata di sini macam Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berhadas, dia berhadas, katakan dia berhadas, jaza an yutimma ghasluhu wa la yamna' al-hadas sihhatahu, katakan. Kalau dia berhadas, tengah-tengah mandi tu dia terkentut, maka haruslah baginya untuk meneruskan mandinya. Tidaklah kata batal dia punya niat mandinya tadi. Tidaklah kata batal niat mandinya, katakan. Wallahu a'lam. Wala yamna' al-hadas sihhatahu. Maka kita kata tidaklah tidaklah menghalang batalnya mengangkat hadas besarnya tadi. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, kalau misal kata dia dalam keadaan berhadas, katakan dalam keadaan berhadas. Tadi soalan tadi apa tadi? Kalau dah ambil wuduk sebelum basuh kepala tadi, kemudian ketika mandi menyentuh kemaluan, adakah wuduknya tadi masih sah, katakan? Kalau kita ikut kata tadi yang saya sebut, macam Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada niat. Adakah dia niat berasingan ataupun tidak. Kalau niat berasingan, katakan maknanya kita kata batallah wuduknya tadi, katakan, kerana dia adalah wuduk. Dia adalah wuduk yang diniatkan, katakan, lalu batallah wuduknya, katakan. Tapi kalau kita kata dia tanpa niat, katakan, maknanya dia adalah perkara-perkara yang sunat saja wuduk, maka menurut Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita kata ada isu berkaitan dengan batal ataupun tidak wuduknya tadi, sebab dia tak ada pun niat. Cuma benda itu perkara itu adalah perkara yang sunat ketika berwuduk sahaja, katakan. Tidak memerlukan niat yang berasingan. Tidak memerlukan niat yang berasingan. Baik.
persoalannya nanti Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kita kata selepas selepas mandi wajib tadi, dia boleh terus salat ataupun tidak? Persoalan di situ, katakan. Persoalannya di situ. Boleh tak lepas tu dia terus salat? Maka di sini timbul isunya, di sebagian ulama katakan bahawa apabila terangkat hadas besarnya, maka terangkatlah hadas kecilnya sekali. Terangkat hadas kecilnya. Tapi timbul isu nanti Allah Subhanahu Wa Taala ketika hadas besarnya tadi, dia mengangkat hadas besar, dia berhadas pula kecil ketika sedang mandinya tadi. Misal kata tadi sesentuh kemaluan, ataupun kita kata dia kentut ke, dia buang air kecil ke ketika tengah nak mandi, terasa nak buang kecil, dia buang air kecil dulu, kemudian ataupun dia buang air besar ke, dia katakan, adakah boleh selepas mandinya tadi dia terus pergi solat? Anda kata berlaku hadas kecil ketika sedang mandi tadi, maka di sini mati Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu a'lam, dia kata kalau ikutkan muallif rahimahullah, lakin la yusalli hatta yatawadda. Kalau berlaku hadas kecil ketika mandi wajib tadi mati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membatalkan hadas besar tu tidaklah, dia katakan. Tetapi sebaiknya kita katakan dia tidak salat sehingga dia berwuduk. Ihtiyatlah, dia katakan, wallahu a'lam. Sebaik-baiknya dia berwuduk. Kata muallif rahimahullah, lakin la yusalli hatta yatawadda, wallahu a'lam. Walaupun pandangan tadi kata awal tadi dikatakan kalau dia dah mandi wajib, maka diangkat, maka apabila dia dah mengangkat hadas besar, maka terangkatlah hadas kecilnya sekali. Ya, betul. Tapi dengan syarat lah, katakan, dengan syarat, maknanya tidaklah berlaku hadas kecil ketika dia mengangkat hadas besar tadi. Kalau tak berlaku mengangkat hadas ketika mandi tadi, dia tidak mengangkat hadas kecil tadi, tidak berlaku hadas kecil, maka Allah Subhanahu Wa Taala selepas hadas besarnya tadi, bolehlah dia terus pergi salat. Ataupun dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan kita kata membatalkan hadas kecil ni tadi, dia kata, maka Allah Subhanahu Wa Taala bolehlah dia terus salat selepas itu. Kalau ikutkan pandangan ni lah, wallahu a'lam. Qala wal aghsalu masnuna 17 ghuslan. Dan mandi sunat itu ada 17. Ada 17. Ini kita akan bincang pada kemudian nanti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi setakat itu saja tentang mati Allah pada pagi ini yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan selama lebih kurang dalam 45 minit. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Syukran, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.